banyak maulid buat PPT banyak atas nama kerja atas nama individu. Kalau sana sini buat apa dia gak benda tu 700 tahun pada Nabi mati baru ada. Zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, zaman tabi'in tak ada, imam-imam mazhab Syafi'i kau balik tak ada. Lepas tu duk puji-puji tu kat siapa ke mereka Tuhan. Sedangkan Nabi SAW sudah kata dah, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu puji telajak lebih-lebih aku supaya dengan orang-orang Kristian puji Nabi Isa. Lama-lama jadi Tuhan. Lama-lama jadi Tuhan. Kan ni Ramai ni sahabat Nabi ada main puji Nabi, ya Rasulullah, ya ni, ya. Nabi tegur sikap tersebut, perbuatan tersebut. Apa dia Nabi suruh kata lagu mana? Dalam riwayat yang lain kata Nabi, la tutruni kama atratin Masih Isa bin Maryam, innama ana abdullah wa rasuluh. Jangan kamu puja aku seperti mana golongan Nasrani memuja Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasul. Dekat tu saja. Itu bid'ah malah ya, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Subhanallah, tadi sahabat Abdullah bin Amr bin As ingin puasa setiap hari, dilarang oleh Nabi. Berlebihan. Maulid itu sudah dahnya amalannya tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian juga mengarah kesyirikan juga iya. Jadi kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, sambutan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah hasanah, atau sebahagian ulama menyebutnya sebagai sunnah hasanah atau bid'atul huda. Sambutan Maulid Rasul yang diadakan pada bulan Rabiul Awal adalah suatu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pengutusan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia bukan bermakna penyembahan terhadap baginda. Kita sesekali tidak menyembah Nabi Muhammad dan tidak juga menyembah selain daripada Allah, tetapi kita hanya mengagungkannya dengan pengagungan yang sungguh-sungguh. Kita memuliakan dan mengagungkan Muhammad lebih daripada nabi-nabi yang lain dan lebih daripada para malaikat, kerana baginda adalah afdalu khalqillah, iaitu sebaik-baik ciptaan. Kemudian setelah itu kita mengagungkan setiap nabi-nabi pula tanpa kita menyembah seorang pun dalam kalangan mereka. Itu bid'ah malah ya, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Subhanallah, tadi sahabat Abdullah bin Amr bin As ingin puasa setiap hari, dilarang oleh Nabi. Berlebihan. Maulid itu sudah dahnya amalannya tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian juga mengarah kesyirikan juga iya. Jadi kita tinggalkan. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad dan mana-mana malaikat, tidak menyembah mana-mana bintang, matahari dan bulan. Tuan-tuan, kemuncak ketundukan di sisi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita meletakkan dahi kita ke bumi, tanda ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak ketundukan itulah makna penyembahan ataupun ibadah. Kita tidak akan melakukan perkara ini kepada penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah dengan makna penyembahan kita lakukan hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad, bahkan kita menganggap baginda adalah ad-da'i atau penyeru kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baginda pemberi petunjuk kepada manusia, dan baginda dalam hal ini berhak mendapat pengagungan. Setakat itu je, tidak berlebih-lebihan, tidak melampau, dan ia tidak sampai kepada tahap penyembahan kepada baginda. Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan baginda dan memuliakan baginda. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'raf ayat ke-157, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu." Mafhumnya, maka golongan yang beriman kepadanya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memuji dan mengagungkannya serta menolongnya. Tuan-tuan, ayat ini mengandungi pujian terhadap orang-orang yang memuji Nabi, memuliakannya dan menghormatinya dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Tab'atu Darul Kutub Al-Ilmiyah juz yang ke-6 halaman yang ke-87. Memuji-muji Nabi dengan mengatakan Nabi adalah sebaik-baik makhluk, seafdal-afdal makhluk, makhluk yang terindah dan seumpamanya, sama ada dalam bentuk kata-kata qasidah, syair, sajak, nyanyian atau seumpamanya, maka ia tidak termasuk dalam al-itra, iaitu menyebut kalimah pujian melampau yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh.
Mafhumnya, janganlah kamu sekalian berlebih-lebihan melampau dalam menyanjungku seperti berlebih-lebihnya golongan Nasrani dalam memuji Isa bin Maryam alaihi salam, kerana sesungguhnya aku adalah hambanya, maka kalian katakanlah hamba Allah dan utusannya. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, kenapa pujian kita kepada Nabi tak termasuk dalam larangan pada hadis ini? Ini kerana makna hadis tersebut ialah jangan kamu mengangkat Nabi lebih daripada martabat Nabi, sebagaimana golongan Nasrani mengangkat Nabi Isa alaihi salam lebih dari martabatnya. Golongan Nasrani melampau dalam memuji Nabi Isa sehingga menganggapnya sebagai Tuhan mereka, waliyahzubillah. Adapun apa yang kita lakukan pada sambutan Maulid Nabi SAW bukan mengangkat Nabi Muhammad lebih daripada martabat baginda. Bahkan ia adalah suatu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelahiran baginda SAW. Menurut Ibnu Jauzi, sebab larangan dan tegahan ialah merujuk kepada kisah Mu'adz bin Jabal apabila beliau meminta izin untuk buat sujud kepada Nabi. Lalu baginda SAW menegah dan melarangnya, seolah-olah baginda bimbang jika ada selain beliau yang akan melampau dengan melakukan perkara yang berlebih-lebihan, lalu Nabi segera melarangnya. Ini yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dan beliau menukilkan kata-kata Ibn Tin dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-15 halaman yang ke-652. Dia berkata, waqala Ibn Tin ma'na qawlihi la tuturuni la tamdahuni kamadhin nasara hatta ghala ba'duhum fi Isa faja'alahu ilahan ma'allah wa ba'duhum idda'a annahu huwa Allah wa ba'duhum ibnullah thumma ardafa an-nahya biqawlih ana abdullah. Mafhumnya, berkata Ibn Tin, makna sabda Nabi la tutruni, maknanya jangan kamu memujiku seperti memujinya golongan Nasrani hingga berlebih-lebihan sebahagian daripada mereka kepada Nabi Isa alaihi salam, lalu mereka menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan, waliyahzubillah. Dan sebahagian daripada mereka mendakwa bahawa Isa adalah Allah, dan sebahagian mereka pula mengatakan bahawa Isa adalah anak Allah, waliyahzubillah. Kemudian didatangkan setelah larangan tersebut dengan sabda Nabi SAW, ana Abdullah, iaitu saya adalah hamba Allah. Jadi sabda baginda SAW, la tuturuni, bukan maknanya la tamdahuni alal itlaq, jangan kalian memujiku secara mutlak dalam apa jua keadaan sekalipun. Tidak. Bahkan yang betulnya ialah kita katakan maka naquluwan fahuwa mamnu' wa ma lam yakun kadzalik falaysa bimamnu'. Maksudnya pujian dengan cara melampau ataupun ghulu, maka ia adalah dilarang. Dan apa yang tidak sampai ke tahap itu, maka tiada sebarang larangan. So, hadis ini tidak ada padanya dalil pengharaman memuji Nabi secara mutlak. Tidak seperti mana dakwaan Al-Albani dalam kitabnya At-Tawassul yang menganggap ini adalah larangan memuji Nabi secara mutlak. Tidak. Para ulama yang mensyarahkan hadis dan selain mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh hadis tersebut ialah memuji dengan sesuatu yang tidak ada pada Nabi SAW, puji dengan cara yang batil. Ulama tidak mendatang hadis ini dalam konteks larangan memuji Nabi SAW secara mutlak. Boleh lihat apa yang dibahaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Al-Qasqalani dalam Irsyadus Sari bi Syarh Sahih Al-Bukhari, dan Al-Aini dalam Umdatul Qari bi Syarh Sahih Al-Bukhari, juga Zakaria Ansari dalam Tuhfatul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari, juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Ibnu Al-Athir dalam An-Nihayatu fi Gharib Al-Hadith, Ibnu Jauzi dalam Gharib Al-Hadith, dan Al-Qadhi Iyadh Al-Maliki dalam Masyariqul Anwari ala Sahih Al-Athar. Tonton yang mulia, antara perkara yang menyokong hukum boleh memuji baginda SAW ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir daripada Anas bin Malik bahawa baginda SAW melalui beberapa kawasan-kawasan kota. Lalu Nabi terserempak dengan anak-anak gadis yang memukul-mukul kompang. Ketika itu mereka bernasyid serta mereka mengatakan, nahnu jiwarin min Bani Najjar, ya habbaza Muhammadun min Jar. Maksudnya, kami adalah anak-anak gadis daripada Bani Najjar, alangkah bertuahnya Muhammad itu jadi tetangga. Lalu baginda SAW bersabda, Allahu ya'lamu inni la uhibbukun. Mafhumnya, Allah Ta'ala maha mengetahui bahawa aku sangat mencintai dan merebai kalian. Al-Hafidhul Busiri yang merupakan salah seorang daripada kalangan ulama hadis mengatakan tentang hadis ini, hadza isnadun sahihun rijaluhu thiqat.
Hukumnya sanad-sanad ini sahih dan perawi-perawinya thiqah. Wajh istidlal ataupun poin tentang hadis ini ialah anak-anak gadis ini mereka berkumpul untuk memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berkumpul melainkan hanya perkara yang diberkati ini kerana mereka mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam dan hati-hati mereka terpahat kepada cinta Nabi. Jika kita lihat dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka, malah merestui mereka, dan Nabi tidak berkata kepada mereka la tukthirna madhi. Nabi tak kata pun janganlah kamu terlalu memujiku. Selain ini, hadis tersebut juga mengandungi dalil tentang kebolehan menggunakan kompang-kompang dalam nasyid-nasyid seperti itu. Secara tidak langsung, hadis ini terdapat bantahan terhadap Al-Albani dan mereka yang sepertinya yang melarang perkara tersebut. Tuan-tuan sekalian, sebahagian golongan Wahabi, mereka gembira mengadakan sambutan memperingati Minggu Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu pengasas ajaran mereka, dan mengumpulkan rakan-rakan mereka pada menyambut dan meraihkannya. Ibnu Baz sangat bersemangat hingga mengarang tulisan yang panjang lebar mengenai sambutan Minggu Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi sedihnya, dalam masa yang sama, bila berkait dengan sambutan Maulid Nabi, Maulid Rasul, sambutan keputeraan Nabi insan semulia-mulia ciptaan, mereka menganggapnya pula sebagai bid'ah yang sesat dan mengharamkan kaum muslimin menyambutnya. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Jadi dahulu ada Maulid Nabi SAW. Saya tanya sama antum, ya, sama Nabi SAW zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa Maulid sudah sempurna? Sudah selesai. Andainya tanpa Maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Maka saya memilih bahwasanya Maulid Nabi hukumnya bid'ah. Di dalam kitab yang dinamakan sebagai Hasnul Tauhid, dia mengharamkan sambutan Maulid Rasul. Berkata Ibnu Baz, la yajuzu lihtifal bil Maulidin Nabawi li'annahu minal bid'il muhdatsati fid din. Tuan-tuan tengok apa dia kata. Maknanya tidak boleh mengadakan sambutan Maulid Nabi kerana ia adalah salah satu bid'ah yang baharu dalam agama. Jadi persoalannya sekarang, kenapa di sisi Ibnu Baz dan mereka yang sealiran dengannya tidak menganggap juga menyambut sambutan Minggu Muhammad bin Abdul Wahab sebagai satu bid'ah sesat yang baru dalam agama? Sebaliknya ia dianggap bagus dan boleh dilakukan. Adakah Nabi menaskan sambutan tersebut?